Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada pagi yang penuh barakah ni kita berada pada 19 Ramadan. Malam ini masuk 20 Ramadan. Malam yang ditunggu-tunggu, permulaan pada pencarian kemuncak ibadah di dalam bulan Ramadan. Itulah penantian Lailatul Qadar. Malam kemuliaan Lailatul Qadar. Alhamdulillah, sehingga hari ini, saat ini, ketika ini, Allah hidupkan kita. Allah bagi peluang untuk kita beramal. Dan kita mengerjakan segala ketaatan. Tidak hanya begitu, Allah ganjarkan pula sebaik-baik ganjaran. Maka setinggi-tinggi syukur kadra Allah Azza wa Jalla kita panjatkan dari hati yang benar-benar punya rasa penghayatan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iblis dalam rangka kerjanya, modus operandinya, dalam bulan Ramadan ni dia tak dapat permit untuk buat multaqa, perjumpaan, nak buat meeting, nak buat tengok perkembangan-perkembangan kemaksiatan yang ada. Bila dia pun tunggu 10 akhir juga. 10 akhir nak habis Ramadan katanya. Tunggu masa serangan habis-habisan dilancarkan kembali. Kita kena tahu apa iblis buat. Kata guru saya, Farid katanya, kau tak kenal musuh, tapi musuh kenal kau. Kau tak nampak musuh, tapi musuh nampak kau. Macam mana kau boleh relax? Kita ni relax, macam amal kita ni selamat, dia rasa. Sebab kita tak tahu kerja iblis. Walaupun musuh kenal kita, kita kena cari jalan untuk kenal dia. Barulah datangnya langkah berjaga-jaga. Yang pertama sekali yang ditekankan sebelum kita nak mendapat ganjaran, kena secure dulu. Kita nak masuk hutan, nak berburu. Tapi kita tak buat persiapan keselamatan. Apa-apa pun, pergi mana-mana, buatlah nak masuk mana ke, buat apa-apa persiapan nak pergi mana-manalah. Pertama sekali yang akan diberikan adalah langkah-langkah keselamatan. Sebab apa? Sebab itulah yang mesti kita kena perhatikan. Dalam kita nak menikmati apa yang kita nak nikmati. Sebagai contoh, pergi jalan ke, pergi mana ke.
Nombor satu sekali, keselamatan. Samalah kita beramal. Kita seronok beramal, sungguh dah. Tapi selamatkah amalan kita? Itu soalan. Setelah 19 hari kita beribadah ini, ataupun setelah puluhan tahun kita hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Nabi SAW mafhum hadis dalam Ramadan, dalam siam, dalam qiyam, Nabi kata apa? Mafhum hadis, ada yang siam, ada yang berpuasa hanya dapat lapar dahaga. Ada yang qiyam hanya dapat berjaga malam. Kalau setara amalan itu pun hanya berlaku begitu, macam mana kita nak pastikan kehidupan kita yang panjang ni? Kesilat lagi bulan dapat hidup dunia sajalah, akhirat burn. Boleh jadi? Boleh. Kalau Nabi kata makan minum, ada yang berpuasa dapat lapar dahaga je. Dalam sehari tu pun kita belum tentu boleh survive. Ini kan 30 tahun. Silat lagi bulan ada yang dapat hidup saja. Dalam sekali perkataan, sia-sia aku hidup ni. Datang satu ketidakpuasan. Sebab kemuncak pada ibadah itu adalah kepuasan, puas. Sebab tu menyambut Aidul Fitri dengan kejayaan, bukan dengan kesedihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bukan ada, kita ni ada lenggok sikit. Allahu Akbar, Allah. Ada sedu sikit tu apa? Balik kampung, sedih tak dapat balik. Alah. Orang nak seronok sedih pula. Sebab apa? Patut giliran saya, tapi kabang atau spoil, habis, hancur habis. Pasal giliran sedih, sia-sia, habis. Buat perasaan sedih. Walau kita dah gembira, berjaya, tapi ingat, kat situlah titik tolak ada. Malam tu dah rasa dah patutnya. Sebab tu siapa di sini kalau nak rasa pure tu, bukan rasa kat sini tak pure, tapi nak rasa tanpa ada apa-apa bentuk keraian. Kita ni kan ada keraian. Yalah, alhamdulillah lah, bagus. Kita nak buat persiapan, nak balik kampung, pakai baju baru, tu baguslah, tak ada halangan. Tapi try, cuba raya kat Mekah dengan Madinah. Tengok malam tu tak ada apa-apa, lemang tak ada, ketupat tak ada, apa tak ada. Macam gitulah siapa raya. Tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dayu pun tidak gitu. Tak ada lingguk-lingguk, tak ada. Kita dah berasa Allahu Akbar, Allah. Tak apalah. Tapi nak beritahu, dengan suasana yang tak ada rasa, orang kata apa, berbagai keraian itu, rasa tak keseronokan. Itu ibadah. Kita ibadah tengok solat. Biasa mana ada bunyi-bunyi apa. Alhamdulillah kalau imam baca ni, okey. Kalau kena macam Imam Madinah baca straight, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada seorang imam tua tu. Syekh Masyekh. Baca gitu. Taklah subuh. Tidur balik aku dengar macam tu kan. Tapi nak bagi tahunya, puas tu, walaupun tak ada apa-apa. Pakai putih, tak ada warna-warni, tak ada pelangi, tak apa pun tak ada. Pakai telukung putih, jubah putih, pakai ihram, tapi seronok. Mari mana seronok? Mari mana? Itulah bayaran kepada ibadah, kepuasan. Ikhlas itu kunci pada ibadah. Ikhlas membawa kepada puas. Penat tapi nikmat. Ada penat, semua orang penat. Semua benda penat. Tak buat apa pun penat. Dunia tempat penat, bukan tempat rehat. Sebab rehat pun penat jadi. Aku lama sangat rehat, penat rasa. Rehat pun penat. Ini dunia bukan syurga. Dunia tempat penat, bukan tempat rehat. Nak hilangkan penat, nikmat. Dapatkan taat, dapatkan ibadat, dapatkan ganjaran. Penat macam mana? Puas. Itu ada. Puas. Nak rehat kat mana? Kubur. Itu tempat rehat. Tempat nikmat kat mana? Syurga. Dunia tempat penat, kubur tempat rehat, syurga tempat nikmat. Khalas. Tak usah cari nikmat kat dunia, tak jumpa.
Lain sekali kecewa. Penat-penat aku. Oi, ya Allah, ini aku dapat. Sampai hati kau tak agai aku. Habis. Lebur kat situ. Apa orang tak dapat. Kepuasan itu akan boleh hilang apabila kita tidak menjaga keselamatan dia. Dari awal kita tak ambil langkah berhati-hati. Dari awal kita tak ambil langkah berjaga-jaga. Dari awal kita tidak ambil perhatian sepenuh jiwa. Sebab itu saya letakkan dalam tema Ramadan kali ini pada diri saya lah. Dan juga saya kongsikan kat jemaah yang mana Allah takdirkan saya berkongsi. Saya namakan mantapkan akidah, perkasakan ibadah. Jadi keselamatan apa yang nak dijaga? Akidah. Iblis melakukan perkara ini yakni dengan memesongkan ataupun menghilangkan tumpuan utama dalam ibadah. Yakni dia akan menggoncangkan akidah kita. Dengan cara apa? Dia kata ke Allah apa? Dan surah Al-A'raf ayat 17. Wala tajidu aksaruhum syakirin. Kau tidak akan dapati mereka ini bersyukur. Dia tak cakap dengan Allah, kau akan dapati mereka ni tak solat. Dia tak cakap dekat Allah, kau akan dapati mereka ni tidak tarawih, tidak witir, tidak tadarus, tidak apa, sedekah. Dia tak cakap gitu. Dia cakap apa? Kau tidak akan dapati kebanyakan mereka ini beramal tapi tak rasa bersyukur. Atau beramal tidak dengan rasa syukur. Itu dia akan buat kita rasa selamba, rasa macam apa, rasa macam okay, take it easy, ikut flow je lah. Dia tak appreciate, susah nak rasa. Itu perkara yang kepakaran iblis. Dia akan buat kita hilang kesyukuran. Bermula sebab apa? Tadi, akidah kita tidak terbina dengan baik. Sebab tu bulan Ramadan, bulan untuk memantapkan akidah. Kalau dikaitkan dengan perbahasan yang selalu kita buat bulanan tu, hakikat kehidupan diri kita ni menterjemahkan kekuasaan Allah. Itu yang pertama. Macam nak mantapkan akidah. Diri kita ni penyataan, menyatakan tanda-tanda kebesaran Allah. Diringkaskan, bulan Ramadan kita banyak amalan. Automatik kita banyak amalan. Alhamdulillah, malam kita mudah solat, beberapa rakaat kita buat, lepas sujud, lepas sujud. Alhamdulillah. Kita banyak baca Quran, bermula kita tilawatul Quran, tadarus, alhamdulillah. Bermula kita banyak infak bulan Ramadan. Arti kata lain, banyak amalan. Banyak amalan itu menyatakan bukan kita banyak amal. Ni yang pertama. Ini cara kita nak ni persiapan ni keselamatan. Tapi banyak amal menyatakan kekuasaan dan kebesaran Allah yang mana banyak nikmatnya pada kita. Allah berikan kita nikmat yang besar. Jadi jemaah yang muliakan Allah SWT, mantapkan akidah dengan kefahaman, keyakinan kita. Macam mana kita nak membawa kepada perbahasan lillah. Ni pen pun puasa juga ni. Tu dia. Alhamdulillah. Macam mana nak buat ibadah kita ini kerana Allah. Dengan kata lain, kerana Allah ni, dengan rasa syukur aku beribadah. Dengan rasa syukur. Membina rasa syukur di dalam beribadah. Bagaimanakah soalannya? Di sini, kefahaman yang kita nak bina yang pertama, jemaah sekalian, kita mengenal sifat syukur ini dulu. Sifat syukur ni. Syukur ni. Bila kata syukur ini, ada datang pada sifat Allah. Sifat Allah. Syukur. Syukur dengan apa? Dengan ilmu yang kita belajar tentang mengenal Allah SWT, bahawasanya bermula kita tiada. Apa nikmat yang pertama Allah bagi? Sebelum cerita bab-bab nikmat kurniaan iman, amal, ketaatan ni, nikmat apa? Nikmat hidup.
kita dah, ini satu kelalaian cukup bimbang ni, kita dah rasa macam hidup ni, kita hidup. Ada, betul. Okay. Jangan, pemena kan cik pasal kita. Pemena lah jangan. Tak apa. Tak apalah. Ni kita buat step Ramli, tak apa. Tak nampak ni 3 kali Jumaat ni, tak apa. Nampak kan? Kalau tak nampak 3 kali Jumaat. Okey, terang. Okey. Lama lagi. Baik. Bila sebut tentang hidup, kita ni satu perkara yang bahaya bila dah biasa. Dah jadi kebiasaan, bagus kebiasaan, panggil mulazamah, kelaziman. Tapi bahasa yang bahaya bila dah kebiasaan, perkara tu jadi biasa. Dah biasa dah hidup. Tengok hari ni hidup lagi. Dia tak rasanya hidup tu bukan dia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28, ni kefahaman macam ni nak mantap akidah ni. Fokus kepada sifat hidup. Yang mana hidup bukan sifat kita. Kita dihidupkan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Surah Al-Baqarah ayat 28. Boleh. Okey. Dengan pemberian hidup yang membawa kepada kehidupan. Yang mana kehidupan ni kata dasarnya hidup. Hidup ni bukan dari kita. Bagaimana kita boleh begitu yakin kehidupan aku? Sebab apa? Sebab rasa kita. Kalau kita mati nanti tak payah tanyalah. Kenapa mati nanti dia tanya? Maknanya barang bukan kita. Kalau barang kita tak payah tanyalah. Kau suka aku. Tapi kita nanti mati ditanya. Summa latus'alun yawma 'idzin 'anil na'im. Kita akan ditanya. Malah amalan kita pun ditanya. Pada buat baik dah. Yang tak ditanya satu je. Tak ada dosa. Masuk syurga tanpa hisap. Tu tak ditanya. Itu kena minta. Itu 10 akhir Ramadan ni ada peluang ni. Sementara kita masih dalam keadaan yang mustajab doa. Minta as'aluka ridhaqal jannah. Dan Nabi ajar minta jannatul a'la firdaus. Dan mintalah tanpa hisap. Sebab apa? Kalau tahulah hisap itu, kita takkan larat untuk dihisap. Pertama memang kita akan kata layakkah aku tanpa hisap. Tapi soalan yang kedua, layakkah aku dihisap? Lagi dahsyat. Dua-dua tak layak kan? Layakkah aku masuk tanpa hisap? Okey. Persoalan kedua, layakkah kena hisap? Okey. Nak layak tak layak? Nak Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu kata apa? Hisaplah diri kamu, hasibu qabla an tatuhasabu. Kalau nak tahu kita ni larat tak larat, tahu tak tahu, boleh tak boleh jawab, try dulu jawab sendiri. Try. Apa dia? Bila ditanya, daripada akil balik saja tanya, soal rezeki digunakan untuk apa? Kita hari ni kan minta rezeki tanpa hisap kan? Rezeki tanpa hisap, ya Allah, bagilah rezeki tanpa hisap. Rezeki tanpa hisap, kau doa tu, ya Allah, kalau rezeki tanpa hisap tu, duk bayar duit lambat-lambat lah. Duit lambat-lambat, okey tak apa, duit lah, kita pergilah. Rezeki tu, nisbahkan duit. Duit lah, duit, terjemahan salah satu. Kita pun mengimpikan duit tanpa hisap. Okey. Kita tanya balik, start akil balik, sehingga sekarang, berapa duit kita pakai dah? Tak terkira. Itu dah dapatlah rezeki tanpa hisap. Tak tahu tuan-tuan kalau boleh kira. Tak tahu lah. Saya tak boleh kira. Daripada akil balik. Sebab tu dia tanya. Lepas tu anak-anak kita yang full akil balik, terapkan dalam diri dia, kamu setiap perkara yang kamu buat, semua ditanya. Jadi berhati-hati. Apa yang kamu pegang ditanya. Kalau tak nak kena tanya, senang je. Jangan ada. Jangan ada. Ni semua benda nak ada. Dia tak tahu. Yang ada ditanya. Yang tak ditanya satu. Yang tak ada. Itu je. Yang tak ada. Yang tak ada apa kat kita ataupun yang tak ada dosa. Itu tak ada tanya. Dua benda lah. Kalau kita nak kategori yang tak ditanya, langsung tak ada apa yang kita ada. Orang lain ada. Contoh, orang lain ada duit, kita tak ada duit. Semangat. Apa hal? Tak kena tanya aku pasal duit. Orang lain ada anak, kita tak ada anak. Contoh. Kadang-kadang buat anak CCTV bilik raya ni. Orang tanya, ada anak dah? Ada anak dah? Orang dia tanya. Kerana orang sensitif.
Ada anak tekak katanya. Geram betul lagu ni. Orang nak maki dia ni kata. Elok-elok tahan Ramadan kan. Tak usah terasa hati orang tanya ada tak ada anak ni. Kalau tak ada anak, tak ada, Allah tak takdirkan. Ataupun jawab kalau dengan kaedah akidah tauhid, harus ada anak, wajib ada Allah. Diam kawan tu. Harus? Apa harus? Ini barang mungkinat, makhlukat. Dalam sifat qudrah iradah Allah ada tak ada bukan urusan saya. Orang boleh jawab begitu. Cengang-cengang majah tu. Ya. Ini geng-geng. Ini bawang Rangers ni geng-geng ni. Mula beraktif balik lepas Ramadan. Setelah sebulan berpuasa kan. Harus je. Ada anak ni harus. Bukan wajib. Bukannya kahwin wajib ada anak. Etikot. Berapa ramai etikot wajib ada anak. Bila tak ada je. Mesti ada tak kena ni. Dia tak kena lah. Macam-macam lah. Tak apalah nak pergi cek-cek. Tapi tak payah nak skeptikal sangat. Wajib ada duit. Mana lah wajib ada duit? Dunia harus je. Harus ada. Dan bukan mustahil ada. Mustahil pun tak boleh letak kat dunia. Mustahil perbincangan sifat Allah yang berlawanan dengan sifat wajib. Sifat wajib bagi Allah ada. Mustahil tak ada. Bukan kata mustahil aku nak ada dunia ni. Mati dua balik. Tak ada. Kita lupa Allah yang harus untuk mengadakan apa yang kita tak ada. Tuah ayam nampak di kaki. Tuah manusia siapa yang tahu? Semua tahu. Aku tak sangka lah dia sekarang. Dulu macam tak berapa orang. Sekarang, kita pun. Dulu masa sekolah, aku rasa dia macam tak ada masa depan. Pun sedap tu kata kan. Sekarang aku yang tak ada masa depan. Nampak dia yang ke depan. Badan muka tu. Dulu rasa dia rasa. Nampak? Barang harus. Ini pun cara kita nak semangat. Semangat kat dunia ni, jangan letak pada sifat yang salah. Yang kadang mustahil lah, wajib ada duit, wajib ada harta. Sedap kadang letak mewajibkan. Dan saya sendiri dah siap pasal. Sendirilah stres. Bila tak ada ilmu, jahil. Bila jahil itu jadi dah. Patutnya harus. Jadi tak ada anak. Tak ditanya anak. Dah. Sah. Kalau ada anak, kena syukurlah pula. Pemberian. Setiap yang diberi, cara syukur apa? Buat kerajaan, buat kenduri, 10 kemah. Panggil orang, buat liputan sana. Itu bukan syukur saja. Itu bagi tahu orang. Syukurnya apa? Jadikan taat. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, rahimahullah ta'ala ni. Ta'rif syukur itu adalah nikmat jadi taat. Semua nikmat jadi taat. Tak ada satu pun nikmat yang Allah bagi saja-saja. Tak ada saja-saja. Tak ada anak, saja-saja ada anak. Ada isteri, saya saja. Tak ada saja-saja. Semua ditanya mesti jadi pahala atau dosa. Dia tak ada. Ni jadi apa? Malaikat tanya, ni jadi apa ni? Tahu saya. Kosong. Tak ada kosong. Dosa atau pahala. Itu saja. Meter dia mana? Ke kanan atau ke kiri? Dia tak ada tengah-tengah. Kalau tengah-tengah dia panggil A'raf. Orang atas pagar. Syurga pun tidak, neraka pun tidak. Stres kat tengah-tengah tu. Aku dekat mana nasib aku ni? Duduk tengah tu. Nak sangat atas pagar. Duduk tembok tu. Tengok orang kat syurga. Allah, seronok ni. Tengok kat neraka. Takutnya. Nasib kamu kat mana? Tak tahu. Lagi stres. Nampak? Jadi tak ada atas pagar. Tak ada satu benda dunia ni kita pegang sia-sia. Tak ada. Semua itu mesti berpahala atau dosa. Jadi nak kena hisap. Try dulu. Hisap satu-satu yang kita ada. Renung. Duit berapa banyak aku pakai. Daripada akhir balik sampai sekarang. Makan berapa banyak aku dah makan. Kita Ramadan, puasa. Hikmah kita tak makan minum ni. Bukan saja tak makan minum. Dia kaitkan dalam ayat Quran. Kalau rujuk pada bab makan minum ni. Selepas makan minum, Allah suruh bersyukurlah. Bersyukur jangan kufur, Allah kata. Sebab kalau nak hitung, kita makan daripada start ditanya akhir balik lah. Kalau tanyalah berapa kilo ikan kembung ada kita makan. Kembung buruk kita buat lah. Ikan kembung tu tak habis-habis kita makan. Ada je ikan kembung. Dah berapa kilo? Tak tahulah. Silap pun kalau kita timbang 10 tan ada. Beras berapa? Beras kita makan. Seorang makan, Allah. Nampak sikit, memang satu pinggan. Kalau tambah 2 pinggan. Tapi kita makan sejak 30 tahun yang dulu. 30 tahun yang dulu.
Saya dah mula makan nasi ini sejak 30 tahun yang dulu. 30 tahun dulu kau makan berapa kilo, berapa tan dah kau makan ni. Tu ayat dia. Berapa tan. Itu saja kita tak boleh nak jawab. Sebenarnya emas sekalian. Sebab tu kadang-kadang kita ada. Jangan kita rasa ada tu ada. Ada tu ditanya. Kalau tak ada, tak apa. Tak ditanya lah. Itu je lah. Barang tak ada, tak ditanya. Barang ada, ditanya. Lagi-lagi nak tambah-tambah. Lagi tanya. 2 kali tanya apa dia? Harta. Yang lain, sekali je tanya. Tambah anak, sekali tanya juga. Walaupun bukan urusan kita, hak Allah Ta'ala. Tapi tambah anak, sekali tanya. Jadi apa ke anak? Bukan urusan kita. Tapi apa kita buat ke anak, itu je tanya. Kita dah buat yang terbaik, tapi anak tak mau dengar kata, tu dia punya masalah. Dia dah akhir balik, dia dah boleh urus dosa pahala dia, kita dah buat sebaik boleh. Sebelum dia akhir balik tu, kita dah bagi berewah syukur-syukur. Selepas tu, dosa tanggung sendiri. Tak ada mak ayah tanggung. Sama dengan isteri pun, tak ada suami tanggung. Melainkan, dia ada contribution kepada dosa tu. Apa contribution? Dia redha, dia sokong, dia bagi alat untuk maksiat itu. Dia mendiamkan, ataupun tak apalah. Tapi selagi mana dia tak redha pada perkara maksiat, maka terputus. Itu kamu buat. Kamu punya dosa, kamu tanggung. Mak tak tanggung. Mak tak redha, apa benda yang Allah tak redha. Khalas. Ni nak buat redha ni, jangan redha bengket macam gitu je. Abang redha atas kamu semua. Jangan. Kalau dia buat dosa, tak kita redha pula. Kalau kita redha atas dosa dia, kita kena. Abang redha, dia ada kelas dia. Abang redha atas apa yang Allah redha. Itu je. Dan abang muka atas apa yang Allah murka. Baru selamat. Yang lain semua tanya sekali. Isteri, anak, diri, semua. Tapi Nabi kata satu perkara ni dia tanya 2 kali. Itulah harta. Macam mana dapat? Ke mana pergi? Itulah kadang-kadang tambah lupa tanya. Lupa nak make sure. Kalau LHDN tanya pun kita kadang pening nak jawab. Macam mana boleh dapat duit ni? Clearance, bagi. Dan macam mana pakai? Itu pun pening. Ini kan pencipta yang tahu detail. Every single sen duit kita masuk. Semua recorded. Kita lupa. Allah tak pernah lupa. Kita tidur. Allah tak pernah tidur. Dan semua ditanya, macam mana dapat, ke mana pergi. Oh, itu lagi pening. Oh, ingat tambah isteri dia orang marah. Tambah isteri kan. Orang perempuan ke orang lelaki samalah. Ada lelaki marah tambah isteri. Kita pun pening juga. Dia pun marah. Beria-ria cakap kat live. Bawah dan backup perempuan katanya. Tak, kita kena ada bab ni. Orang perempuan marah bab ni. Tapi suami tambah kereta tak marah pula. Suami tambah baju tak marah pula. Suami tambah rumah tak marah pula. Saya risau suami saya masuk neraka. Dah tahu tak berapa aset suami? Tak fikir kalau suami tak boleh jawab. Abang tambah rumah banyak-banyak ni, abang boleh jawab ke dengan Allah? Abang tambah duit buat overtime, buat ni, buat projek sana, abang banyak projek ni, abang boleh jawab ke dengan Allah? Kalau ada isteri macam tu, Allah sejuk perut suami. Sejuk perut suami. Ya Allah, isteri aku tu ni mengingatkan aku tentang harta. Ya. Kadang emosi benda yang tak patut diemosikan. Benda yang takut tu dibiarkan. Malah seronok. Macam inilah suami I. Yang penting bagi duit. Yang penting bagi duit. Dia tak tahu kan ditanya. Orang isteri pula. Elok-elok tak kena tanya, dah kena tanya. Once pegang harta kena tanya lah. Melainkan harta tu suami bagi. Itulah. Siapa dapat? Suami I bagi. Habis, selesai. Buat apa? Buat benda yang baik. Ni dia pun pakat nak kena tanya juga sama-sama dengan malaikat. Elok kiri kanan. Kau pun kena tanya juga. Sama-sama bang. Katanya ni. Memang suami tak tanya harta isteri. Tapi Allah tanya. Kadang isteri seronok. Ni harta I punyalah. Okey. You jawab dengan Allah. Sembunyi belakang pun Allah tahu. You simpan bawah kapet, bawah bantal, bawah ni. Semua bawah dia simpan. Dan sekali dia kena simpan kat bawah. Mana? Kubur. Laki pun simpan. Harta 2 kali ni reminder. Tentang hidup. Hidupkan kita. Kita bermula mati.
Ini antara asas benda yang kita kena tekankan. Memantapkan akidah ni, mengenal hidup bukan sifat kita sifat mati. Al-Baqarah ayat 28. Allah bagi reminder, warning. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Bagaimana kamu boleh kufur dengan aku, lupa aku. Kufur, yakni lupa atau lalai. Lalai apa? Hidup bukan kamu. Yang kamu ligan hidup ni untuk siapa? Kamu ligan hidup ni untuk apa? Untuk mati. Sebab berbalik pada sifat asal kamu mati. Siapa yang hidup dia fight untuk mati, barulah hidup dia menjadi. Sebab mati ni baru dia buat hidup betul-betul, tak main-main. Isteri ni bawa mati ni, Allah tanya ni, mati aku nak jawab ni, main-main dengan isteri aku. Setakat tipu isteri boleh lah, tipu Allah boleh. Ramai orang nak lari pada isteri tahu. Dia tak tahu Allah tahu. Ramai nak lari pada suami tahu. Dia tak tahu Allah tahu. Cuba kita tekankan Allah tahu. Barulah kita buat yang terbaik. Tak boleh nak lari. Aku kena buat yang terbaik. Ni sebab mati. Anak untuk mati. Bila mati, anak ni mesti. Macam mana anak aku ni? Ciri anak yang soleh. Atau solehah. Ciri apa? Bagi mak kita, bagi mak rumah, bagi mak duit. Itu kita dapat harta. Kalau kita sebagai mak, kita bayar, kita dapatlah duit dapat kita tu. Dia kalau niat ikhlas dapatlah pahala. Kita tak dapat pahala lagi. Macam mana nak dapat pahala pada anak? Doakan kita. Keampunan untuk kita. Macam mana nak pastikan anak kita dengan berbesar hati, dengan rela doakan keampunan sungguh-sungguh untuk kita. Kadang-kadang doa ada tapi tak bersungguh pun. Ya Allah ampunkan mak ayahku, ya Allah ampunkan mak ayahku, ya Allah. Itu je. Anak yang soleh je boleh merasakan pengorbanan. Ya Allah, mak ayahku ni, ya Allah. Antaranya isu mak ayah ni, banyak kes kadang-kadang saya dapat kan. Dia persoalkan perangai mak ayah. Tengok. Walhal perangai mak ayah, kalau ayah mak ada perangai lah kan. Anak ni bukan untuk menghakimi mak ayah buat itu buat ini. Anak ni tugas satu je. Nampak mak salah, doakan keampunan atas mak. Itu je. Tapi nak doakan keampunan atas mak on behalf, tak ada. Siap, mak aku salah ni, mana boleh. Dalam membebel tu, lupa doa. Patutnya nampak mak ayah dia salah. Bukannya termenung, mak ayahku kemana nasib mak ayahku. Apa kemana nasibnya? Kamulah. Kamu anak soleh. Doakan angkat. Ya Allah, ampunkanlah dosa mak ayahku, ya Allah. Bukannya memikirkan, mak ni banyak salah dah ni. Ada dia fikir mak banyak salah. Macam mana ni? Anak yang soleh, itu bukan memikirkan mak dia salah. Dia tahu mak dia salah. Anak yang soleh mendoakan keampunan atas setiap kesalahan mak dia. Defend lah. Ya Allah, ampunkanlah yang dah jaga aku lebih kecil. Ya Allah, ampunkanlah mak ayah aku ni. Consider deal lah, ya Allah. Bukan mempersoalkan balik tindakan mak ayah. Berapa anak hari ni berani persoalkan mak ayah balik? Nak pula campur minyak, campur api apa dia? Masuk menantu. Tahu mak awak tu, tahu tak apa. Menantu perempuan pula naik tocak. Dia tak tahu dia pun mak juga. Saat lagi anak dia pun komplain dia balik. Baru tahu. Patutnya diamkan, doakan. Ada salah mak ayah, diamkan. Bukan diamkan, biarkan, tapi diam-diam doakan. Kat tangan. Macam mana nak pastikan? Mana kita nak train anak kita ni, macam mana dia nak jadi anak yang soleh, yang aku mati, dia rela hati doakan keampunan untuk aku. Oh ya Allah. Kan senang. Selagi bulan pertama cakap, macam-macam kes dah. Mak ayah tak meninggal lagi dah. Dah berebut sana sini buat harta. Wa na'udzubillah min zalik. Dan kita dijauhkan daripada perkara tu. Lepas tu dia memikirkan anak ni satu dia fikir. Dalam akhir zaman dah ni, dari segi career, dari segi apa, urusan dunia kita develop. Tapi yang make sure, macam mana dia nak doakan untuk kita. Macam mana anak ni, dalam 10 orang, kadang-kadang anak ni, mak ayah memanglah kita, anak 10. Ini ada dah Al-Quran. Surah Al-Hadid ayat 20. Harta anak-anak ni boleh jadi perkara yang dibanggakan. Banyak harta, banyak anak. Anak saya 10 orang. Mak satu, bercakap. Mak satu.
Anak berapa orang? 5. Saya 11. Mak 1. Oh, dia bagi tu power lah. Tapi tak tahu dalam 11 tu berapa orang doa kan? Kita contoh sebagai dia anak soleh, lelaki, mesti ataupun dia akan jadi suami soleh. Itu cara dia. Tapi kalau anak perempuan yang dah kahwin nak jadi anak soleha, dia kena jadi isteri soleha. Barulah anak soleha. Dia lain. Suami nak jadi suami soleh, suami kiriman Tuhan, dia kena jadi anak soleh. Apa dia? Yang sentiasa memohon keampunan untuk mak ayah. Isteri, kadang-kadang lupa. Kadang-kadang kita lelaki utama cakap, ini kita cerita nak mantap akidah baik hidup. Kadang-kadang kita hidup terlupa. Bila macam ni, pahala kehidupan jadi masalah. Tapi kalau kita hidup bermula dengan ni, tengok iblis. Nampak mudah je syukur tadi kan. Tapi kalau kita cara kembangkan, dia pergi kepada masalah kehidupan. Contoh, suami. Katalah tadi kan, kita tak bincang bab hidup untuk mati ni. Hidup ni hidup kan. Akhirnya, dia banyak terkesan dengan pengorbanan seorang isteri. Memanglah dengan mak melahirkan, tapi belum hidup bersama. Mungkin 20 tahun, tapi tak rasa masakkan nasi, iron baju, iron ini. Lebih semua kat isteri. Sebab tu kebanyakan cerita banyak suami, dia akan tiap isteri. Bahasa mudah tiap. Isteri itu, isteri ni, maknya lupa. Kadang-kadang lebih kesian kat isteri daripada mak. Saya dalam satu kenyataan, ni saya cerita ni semua realiti ni. Saya tulis satu kenyataan tentang kahwin. Kita orang lelaki dan perempuan sama. Kita nak kahwin memang bukan syarat sah nikah kena dapat restu mak ayah. Tak ada. Tapi sanggup tak kita kahwin tanpa restu mak ayah? Sanggup tak? Agak-agak sanggup tak? Apatah lagi yang kita nak kahwin tu betul-betul buat perangai. Lain kalau restu tu betul baik tapi mak tak suka, tu cerita lain. Ini memang perangai, entah mana ujung pangkat tak tahu, mak pula marah, kita pun langgar. Kebanyakannya memang troubleshooter lah, banyak trouble lah sebelum nak jadi okey. Tapi kalau kita kahwin dengan dapat restu mak ayah dari awal, insya-Allah. Okey. Kahwin kan? Ini saya cerita ni. Okey, kahwin lagi macam mana pula? Tu cerita tu. Nak cerita kahwin lagi. Kahwin kita yang pertama tu, restu mak ayah kan? Kahwin lagi minta restu siapa? Isteri terus. Isteri pertama pula tu, KDN, Kementerian Dalam Negeri. Bila saya upload, saya bagi tahu, restu mak ayah, semua sangkal. Isteri lebih tahu, isteri lebih tahu. Termenung. Yang dia tu mak kan? Kalau macam tu anak dia, bagi tahu, aku tak jaga kau, nanti isteri kau lagi tahu pasal kau. Awal-awal lepaskan dia. Anak kita sekarang ni, lepaskan terus. Kalau anak lelaki tu biar. Kalau tak, mak kenapa biarkan? Nanti isteri kau lebih tahu kau. Biar dah kata. Oh, belum kahwin. Oh, ni anak aku, ni anak saya tahulah anak saya. Bila dah kahwin, isteri masuk. Saya tahulah suami saya. Tu kata ibu mertua aku tu, berlaga tu kan. Walhal, tetap kena restu. Dapat restu. Ni caranya bagi tip ni. Saya sambil tu catat dah kan. Nak kahwin lagi jumpa. Mak tak bagi, tak payah. Bukan isteri tak bagi. Mak kata, mak saya tak payahlah. Okay. Ni tak pergi ke isteri. Ini contoh. Sebab apa? Hidup tak fikir mati. Sebab hidup, dia fikir hidup. Allah kata, kenapa kamu lalai? Hidupkan kamu. Kamu akan mati, kamu akan ditanya. Inilah akidah. Inilah kerana Allah. Barulah rasa syukur. Rasa syukur ada isteri, rasa syukur ada suami, rasa syukur ada anak. Sebab kita mati. Allah bagi kita ada anak, mudah-mudahan ada pahala. Allah bagi peluang kita ada pahala dengan ada apa yang kita tiada sebelumnya. Kita ada amal ni sekarang ni. Tadi kita beramal, semalam kita beramal. Allah adakan untuk kita. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah bagi aku beramal. Contoh kita bekerja hari ni, semua ada bidang-bidang pekerjaan masing-masing. Bila kita boleh bekerja? Setelah diberi peluang pekerjaan. Kalau tak ada peluang pekerjaan, tak menunggak langit jalan kita. Semua tak nak ambil kita kerja. Tak nak.
I tak perlukan you. Tak payah. Semua tak payah. CJ lah bertingkat-tingkat pun. Kali tak diterima kerja. Tak laku tu rasa tak berguna rasa. Contoh kan. Tapi bila berguna? Setelah diterima kerja, tapi permulaannya ditawarkan kerja. Samalah beramal. Diberikan amal, ditawarkan amal, barulah kita boleh beramal. Maka beramallah dengan rasa syukur. Maka Iblis pun kata, aku akan buat manusia ni tidak bersyukur. Sebab apa? Dia ingat hidup tu dia. Mati tu lupa. Walhal kita tu mati, Allah yang maha hidup, menghidupkan kita dengan berbagai amalan yang ada. Maka di situ, terus secara tak langsung mantap akidah, maka perkasa ibadah kita. Ibadah kita akan jadi perkasa. Sebab apa? Kita ibadah lillah, kerana Allah. Contoh, beribadah kerana Allah. Bila kata pemberian, Allah bagi solat. Ini ibadah khusus. IK, ibadah khusus. Ibadah umum. Saya buat dua perbandingan. Kita ringkaskan. Okay, kita bincang tadi, kita dihidupkan, mati sifat kita, hidup, Allah hidupkan kita. Bila Allah hidupkan, Allah beri peluang kita solat. Maka solat ni adalah pemberian Allah. Allah ciptakan ni. Allah cipta peluang solat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ada perbincangan kita surah As-Saffat 96. Siapa yang boleh rasa solat tu satu peluang untuk dia? Ataupun solat lagi. Walau solat ni satu peluang yang diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Macam peluang pekerjaan. Yang boleh menghasilkan kita kepada banyak nikmat lepas itu. Macam kita dapat kerja, dapat gaji, dapat bonus, beli rumah, beli kereta, macam-macam beli. Solat lebih daripada itu. Kita solat, kita tak rasa ini peluang pekerjaan yang Allah jadikan. Time solat, kita lalai, Allah kata. Tak rasa peluang. An salatim sahun, itu yang pertama. Yang kedua, ra'un, buat bukan sebab Allah. Bayangkan contoh, mak kita masak untuk kita. Kita bekerja kerana bos bagi peluang pekerjaan. Bila dah bekerja, kita kerja untuk bos lain. Bos kata, aku yang ambil dia kerja, tiba-tiba dia minta harapkan bos lain bagi dia gaji. Maksud kata, kerja dah. Pada masa kerja, dia curi buat benda lain. Dia curi buat income lain. Kalau company bagi tak apalah. Ni curi-curi buat. Guna facility company. Guna segala peralatan, kemudahan company. Tapi dapat bonus income pada company lain. Contohlah kita solat tapi untuk makhluk. Untuk dapatkan habuan. Untuk dapat dilihat. Dalam bahasa solat kita pun cakap, dah, kita buat untuk Allah. Okey. Kira secure lah kat sini tak? Okey, tak apa. Kita susah nak trace kat sini. Kita kata solat ni kerana Allah. Okey. Tapi ada perbincangan riak. Riak, solat, ibadah. Riak ni nak tunjuk orang. Solat, macam mana nak tunjuk orang Ustaz? Solat, mana lagi ada solat setiap orang boboh stand kamera depan masing-masing? Ada? Tak ada lah kan? Bawa stand. Nak solat dia keluar stand macam ni. Tak depan. Semua orang ada. Sebab apa? Nak tunjuklah ke orang, saya solat. Tak ada lagi. Orang tak peduli pun kadang-kadang. Solat-solat lah. Orang tak peduli. Okey, tapi tang mana boleh jadi isunya? Riak ni, okey. Daripada solat ini ataupun ibadat yang kita nak bincangkan, ibadat umum. Okey. Solat ibadah khusus. Okey, kita kaitkan tentang ibadah umum, katalah kita bincang bab keluarga. Keluarga ni syariat yang Allah berikan peluang kita nikah. Syariat kan? Okey. An-nikah sunnah. Sunnah kan ibadah. Okey. Baik. Kat sini yang jadi akan trigger nanti. Berapa ramai suami beribadah sebab nak tunjukkan isteri dia tu suami yang terpaling baik. Itu ibadah lah tu. Kalau tak, saya keluarga dia berkait dengan ibadah kan. Kalau macam tu kita katalah kahwin sia-sia dapat dosa. Semua orang marah. Mana boleh kahwin dapat dosa? Dalam tu ada ibadah pahala. Okay. Bila sebut saja ibadah, mesti tidak boleh harapkan perhatian makhluk. Nak ambil perhatian makhluk, nak buat yang terbaik, buat baik dekat isteri. Ni semua akidah ni. Kalau bincang ni, akidah ibadah, semua terkait.
Kata Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77, KPI, proses buat kebaikan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat baik, ni suami dulu, kita cerita suami dulu. Suami, isteri. Suami buat baik dekat isteri, ni kita cerita ibadah ni. Allah kata apa? Buat baik pada suami kamu sebagaimana aku buat baik dekat kamu. Bukan sebab isteri kita baik. Kalau ini pegangannya, tak adalah isteri yang terpinggir, isteri yang terbiar. Isteri baik ke tak baik, suami kena buat baik. Sebab isteri pun kata, tahu tak apa katanya. Tahu tak apa. Kita reverse balik isteri. Isteri kena buat baik dengan suami. Bukan sebab suami takut kahwin lagi. Bukan sebab suami baik. Sebab Allah baik kat dia. Berapa ramai rasa Allah baik dekat dia. Siap kadang-kadang termenung. Boleh tukar tak suami? Boleh tukar tak suami kita? Termenung. Nak beribadah tu, nak bagi layan, berkira, rasa berat. Padahal ibadah ni. Sebab apa? Suami tak cakap thank you. Kalau ia pun sepatah lah cakap thank you ataupun love you ke. Ni lah satu apa pun tak ada. Ni abang, cuba tengok handphone ni. Cuba tengok. Berbandingkan, tengok. Nak pula lagu terpaling romantis. Alah, ya Allah. Kembang tekak tengok lagu. Terpaling romantis lagunya. Apanya romantis itu? Bukan tak boleh. Nak romantis kau nyanyi seorang-seorang berdua udah lah. Nak beritahu satu dunia kamu yang terpaling romantis. Ini ibadah. Ibadah nak dapat perhatian Allah sebab Allah Maha baik. Adakan isteri. Ada tu baik dah. Belum cerita isteri baik buruk lagi. Ya Allah, terima kasih. Berapa ramai kalau suami kata syukur dengan ada isteri baik, Allah baikkan isteri tu. Suami, berapa ramai isteri, Allah, kalau isteri syukur, ya Allah, hari-hari syukur. Ya Allah, aku syukur kau adakan suami. Baiknya kau, ya Allah. Berapa ramai orang yang ada suami? Tak ada. Tapi ada juga orang perempuan yang pertama cakap, dia rasa diri dia sekali petik 10 yang datang. Tahu dia. Hamba. Dia ingat jodoh tangan dia ramak lah. Sekali sekarang, dulu Allah dah jodohkan dia, tapi sombong. Kali ni dia sekali petik 10 lari. Nak cakap macam mana? Bukan 10 datang, 10 lari tak nak. Tengok, ini macam ni, tak macam tadi aku. Tengok, macam ni perangai tak jadi aku. Patutnya, syukur dulu. Terima kasih Allah, kau adakan suami untuk aku. Kalau Allah adakan suami yang buruk perangai, kita boleh beramal dengan sabar. Kalau Allah datangkan suami yang baik perangai, kita boleh beramal dengan syukur. Dua-dua kena. Tak ada yang tak kena. Kalau kita dapat isteri yang sama juga, buruk perangai, kita boleh didik sabar. Kalau dapat baik perangai, kita boleh syukur. Tak ada yang tak kena. Semua jodoh tu kena sebenarnya. Tinggal lagi kita saja yang tidak mampu merasainya. Komplain, sama ada isteri atau suami. Kadang-kadang salah satu. Bila salah seorang komplain, maka terpisahlah, pecahlah dia. Allah buat, dia ni tak syukur. Pecah. Satu orang syukur, satu orang kufur. Tak boleh duduk lah. Tapi kalau dua-dua syukur, Alhamdulillah. Jadi itu salah satu. Ni ibadah. Maka, ni pemberian Allah. Kita bersyukur. Maka kita nak mantapkan akidah kita. Ada ni dengan sifat Allah. Kemudian kita perkasakan ibadah. Buat sebab Allah. Bukan sebab isteri nak layan baik, suami nak layan baik. Tak ada. Kadang-kadang tu Allah uji kita buat baik, isteri layan buruk. Tarik nafas tu. Ni Allah nak uji aku ni. Isteri buat baik, suami layan buruk. Apa kita nak nampak? Nak nampak Allah ke tidak? Masalah ustaz yang menanggungnya saya. Dia dah cerita masalah tu, dia dah tak tertanggung tu. Pergilah ke hakim. Nak macam mana? Cakap depan hakim. Saya dah tak tertanggung ya Arif. Silakan. Kalau hakim setuju, setujulah. Kalau hakim kata baliklah. Sebab tu benda ni dibincang dalam hakim. Jadi kesimpulannya mas sekalian, kita boleh simpulkan dalam perbincangan hidup kita, dalam kita membawa pada Ramadan, hidup, mantapkan akidah, seluruh ibadah kita diperkasakan dengan kita kembali mengenal Allah. Sebab tu lepas ni Ramadan, seruannya adalah
la'allakum tattaqun. Takwa ni daripada dasar akidah. Kita buat lepas ni sebab kita rasa peluang tu Allah bagi. Macam tu, Ramadan ni Allah bagi peluang. Jadi kita nampak ibadah tu Allah bagi, pahala tu Allah bagi, dan Allah bagi juga pada setiap bulan pun ada Allah bagi. Amalan yang kita buat ni setiap bulan ada. Tinggal lagi Ramadan Allah lipat kali ganda. Silat lagi bulan. Selepas pada ni kita buat dengan rasa yang sama, syukur yang sama, iman yang sama, pahalanya Allah lipat kali ganda juga. Allah Ta'ala alam. Pahala milik Allah. Allah boleh bayar ghairi hisab. Continuous. Sebab kita Ramadan kali ni 10 hari ni kita berbaki, kita nak develop, kita nak booster balik dengan rasa syukur bahawa ya Allah terima kasih bagi peluang aku Ramadan ada ni. Dengan rasa syukur tu, walaupun dah habis Ramadan, pahala tu mengalir juga. Kadang-kadang lupa nak dapat pahala berganda tu. Allah boleh bagi. Allah boleh bagi selepas Ramadan dapat pahala Ramadan juga. Boleh. Sebab pahala milik Allah. Ada kod ghairi hisab. Ada kod, cuba tengok. Kenapa kata lepas Ramadan boleh dapat pahala Ramadan? Cuba tengok bab puasa. Semua amalan digandakan oleh Allah. Kecuali illa saum. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajizibih. Okey. Dalam puasa Ramadan ada tak puasa dalam luar Ramadan? Ada kan? Ada. Nampak? Itu satu. Yang kedua, kenapa boleh dapat amalan itu wa ana ajizibih? Aku yang bagi pahala. Kerana di situ hadis tu Nabi kata, kerana mereka meninggalkan makan minum dan syahwat kerana aku. Nampak? Di sini ibrah yang kita boleh nampak, kalaulah amalan yang lain pun kita buat kerana Allah, boleh jadi pahala pun tanpa hisab. Layan suami kerana Allah. Bukan kerana dapat pujian. Aku sabar ni kerana Allah. Macam mana kita sabar menahan lapar makan minum kerana Allah? Kata jangan makan, jangan minum. Kita nak kata buruk ni nak, ya Allah tak boleh tahan. Sebab apa? Allah kata jangan kata buruk. Nabi kata, falyakul khairan aw liyasmut. Kita duk tahan tak nak cakap buruk tu. Kau buat kerana siapa ni? Kerana aku. Pahala tanpa hisab. Kita tak sedar. Sebab tu sabar pun ghairi hisab. Sebab kita sabar kerana Allah, bukan sabar kerana orang. Ni kalau ikut aku ni, aku dah belasah ni, tapi sebab Allah kata jangan. Kadang sebab Allah kata jangan, aku pun tak buat lah. Terjemah sekalian. Jadi wallahualam, mudah-mudahan dengan berbaki malam ni, malam masuk malam 20, maka mantapkan balik akidah dengan cara, ya Allah, aku ni mati, kau hidupkan, lalu kau beri peluang aku beramal malam ni. Syukur. Sebab tu kemuncak. Lepas syukur, maka dalam pada yang sama, perbahasan kita kemuncak ni syukur dan istighfar. Istighfar atas nikmat yang kita tak syukur. Sebab tu dalam ibadah perjalanan, umur 40 tahun saja, masuk 40 tahun, Al-Ahqaf ayat 16. Dua amalan. Dan sepatutnya sebelum tu dah dipersiapkan lah. Kena belajar syukur, kena belajar istighfar. Sungguh-sungguh. Kerana lepas daripada 40, tak ada lain yang kita kena tumpukan. Syukur dan istighfar. Dan dalam Lailatul Qadar, itu juga adalah istighfar, keampunan. Dan kita syukur kerana Allah bagi peluang untuk kita minta ampun. Kalau tak ada peluang minta ampun, ya Allah, macam manalah kita nak bawa dosa kita. Syukur ya Allah, ya ada peluang minta ampun lah. Terima kasih ya Allah, kau bagi peluang aku untuk minta ampun kerana aku memang banyak dosa. Itu je mas sekalian. Wallahualam, itu saja perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah SWT menerima seluruh amal ketaatan kita dan kita perbetulkan niat, kita lakukan kerana Allah, hanya semata-mata kerana Allah, dan kita harapkan ganjaran yang sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan Allah rezekikan kita semua untuk dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah rezekikan kita semua untuk insya-Allah dipertemukan dengan Lailatul Qadar di Haramain. Amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam syurga Firdausinya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik yang pernah kita lalui. Amin ya rabbal alamin. Mohon pemaaf daripada saya atas kekurangan, terkasar kata, kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni, sehingga kita bertemu lagi pada
siri yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.